Okay, so sekarang ni bila saya patah balik kepada folder asal, ini dia dah keluar kita punya thumbnail. Dan bila saya double klik, ini adalah thumbnail yang kita buat 100% menggunakan Premiere Pro. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Luat Seperti saya Rotan. Hari ni saya nak share macam mana korang nak buat thumbnail YouTube tetapi hanya menggunakan Adobe Premiere Pro. Macam saya ni seorang video editor yang sangat-sangat malas. Kalau boleh dah edit video dalam Premiere Pro tu semua. Kalau boleh nak buat juga thumbnail dalam video Premiere Pro. Sebab saya tak pandai langsung guna Photoshop. Kalau pandai pun saya malas nak guna Photoshop. Semua benda nak settle dalam Premiere Pro lah sebenarnya kak. So korang kena download dulu footage yang saya dah bagikan kepada you guys. Footage yang pertama adalah footage saya sedang bercakap tu semua. Satu lagi barang which is gambar RTX. Sebab objektif kita pada hari ni kita nak buat satu thumbnail berkenaan dengan Nvidia RTX 3080. So korang download dan saya gunakan software Adobe Premiere Pro CC 2020. Tapi tak silap saya Adobe Premiere Pro CC 2018. Boleh ikutlah tutorial ni. Yang version lama saya tak sure lagi lah adakah feature dia sama ke tak. So jom kita masuk. So sekarang ni korang akan nampak footage-footage yang korang dah download, which is dua benda ni, dan just masukkan ke dalam Premiere Pro lah. Saya highlightkan, kemudian just campak sahaja ke dalam Premiere Pro. Dan bila kita dah campak, okay, macam biasalah kita akan create sequence baru. Kita pergi kat new item, kita buat sequence macam biasalah. Kemudian ARRI 1080p 1080p25. Okay. Kemudian korang rename korang punya sequence kepada misal kata thumbnail RTX 3080. Dan kita tekan OK. Dan bila dah buka sequence baru, marilah kita masukkan saya punya klip yang sedang bercakap. Okay. So sekarang ni masukkan Canon M6 saya ni 1080p. Masukkan ke dalam. Okay. Dan kemudian saya zoom sikit. So klip dah masuk. So sekarang ni saya cuba cari point yang mana saya macam kononnya tengah buat macam moment macam ni, ataupun tunjuk 3. Yang mana-mana satu tak kisahlah. Okay. Mana-mana memek muka dipersilakan lah korang nak ambil yang mana satu. Okay. Okay, saya dah berhenti dekat point yang mana saya tunjuk yang macam ini. So sekarang ni saya nak freeze frame kan video ni. Ini cara dia lah. So korang just klik kanan sahaja dekat sini, klik kanan dan cuba cari add frame hole guys, add frame hole. Nanti dia akan freeze frame kan video tersebut. Dan bila saya add frame hole dan bila saya main-mainkan sekejap needle saya ni, so video tu dah freeze, cumanya ada audio dekat belakang. So kita kena buang lah audio tu. So saya klik kiri dekat audio bawah ni, dekat A1 ni, layer A1 ni, dan saya just tekan delete. So kalau kita play, so ini adalah gambar yang dah di-freeze kan, video yang dah di-freeze kan. Okay. So apa saya buat, saya tempel lah ke awal sikit supaya dia kemas sikit lah. Okay. So yang ini korang boleh zoom in, zoom out tu semua macam biasalah. Klik kiri dekat sini, pergi ke effect control atas ni dan mainlah scale ke apa ke kan, paksi X, paksi Y tu semua. Macam saya sekarang ni saya nak taruh dia bahagian kiri lah, bahagian kiri, supaya saya nak letak RTX 3080 dekat bahagian kanan. Okay, bila dah settle macam ni, so jom kita import gambar pula. Gambar yang this one kita masukkan ke V2 V2 yang atas. Saya panjangkan sikit. Dan kalau korang perhatikan video thumbnail saya ni, gambar saya dah start tak nampak. Cumanya saya sekarang ni saya nak potong dia macam half macam ni. Half macam ni, supaya boleh nampak gambar saya belah kiri, RTX belah kanan. So ini cara dia. First things first, kita kena tekan dulu fit ni ataupun select zoom level, klik kiri. Saya akan ambil 25. Jangan tanya sebab apa, follow sahaja. Kalau tak video ni jadi panjang. Okay. Kemudian bila saya klik kiri dekat dalam klip gambar ni, klik kiri, lepas tu pergi kat effects control dan cubalah zoom in ke zoom out ke suka hati korang. Positionkan siap-siap tu semua. Okay, blablabla. Sekarang ni kita nak potong, ataupun dalam istilah dia adalah masking. Masking. So cara nak masking adalah kita ambil free draw bezier ni, kita klik kiri dan kita akan potong lah. So follow sahaja cara ni. Saya akan pergi ke atas ni, luar daripada frame, kemudian bawah daripada frame tapi ke kiri sikit. Nampak dia dah macam ada satu garisan tu. Saya pick kat sini satu, pick kat sini satu dan patah balik kepada titik yang pertama, which is this one. Nampak dia dah start potong half-half macam tu kan. So yang ini korang boleh lah betulkan balik korang punya paksi X, paksi Y tu semua. Suka hati korang lah. Korang macam nak main apa, nak smoothkan dia punya potongan tu kan, nak bagi dia smooth sikit, korang boleh main dekat ni mask feather you guys, mask feather. Okay, dan saya smoothkan sikit. Nanti dia punya tengah tu nampak dia tengah tu macam kurang sharp sikit. So technically inilah cara saya buat lah.
So next step adalah kita nak tambah text. Macam mana nak tambah text? Ini cara dia. So first things first, korang ambil type tool. Type tool yang this one, yang tengah ni. Type tool. Saya klik kiri dan saya klik kiri dekat sini. Kemudian kita boleh type lah apa-apa yang kita nak. Okay, so sekarang ni RTX 3080. Okay, macam biasalah kita boleh ubah dia punya scale ke position ke apa. Saya cuba ubah scale dia sikit, paksi Y, X tu semua bla bla bla. Pun sebenarnya dah okey. Ini pun dah dikira thumbnail lah, dah boleh lepas lah ni, dah lepas syarat sangat lah. Cumanya kalau boleh saya nak letak solid dekat belakang RTX 3080. So ini cara dia, okey. So dekat bahagian effect control ni, saya kena pecahkan saya punya text ni, klik kiri dan saya kena scroll ke bawah sikit, scroll ke bawah dan cuba cari background. Background. So korang kena tick dulu bagi on. Korang tick dulu. So saya tick bagi on. Dan bila korang tengok dalam korang punya thumbnail, dia dah start warna putih. Mana teks saya hilang kan? Sekarang ni teks dia warna putih, solid background pun warna putih. Sebab tu dia nampak macam hilang, padahal ada je. So kita kena ambil solid color yang warna berbeza lah daripada warna putih. Cara dia macam mana? Saya klik kiri dekat background ni, warna putih ni. Nanti dia akan prompt color picker. Misal kata saya ambil warna merah, ambil warna merah. Ni saya ambil warna merah ke kan. Ambil lah warna biru ke apa tu semua, kita boleh tarik kepada sini. Kemudian kita boleh pilih dia punya kepekatan lah. Saya kata merah yang macam ni dan saya just tekan OK. Kau dapati dah jadi RTX 3080. Dah OK lah tu. Tapi kalau macam korang nak betulkan balik RTX 3080 punya font, nak type balik ke apa, boleh. Ini cara dia lah. So saya double klik sahaja RTX ni, kemudian saya tekan Ctrl A. Make sure highlight dulu sebab tu saya tekan Ctrl A. Ctrl A. Kemudian saya akan ambil font yang saya nak, which is saya scroll atas sikit, ambil source text ni atas ni, klik kiri dan ambil lah font-font yang korang nak. Anti climax, dia macam tu, ataupun apa-apa font yang korang nak, tak kisahlah. Aquavit RTX 3080. So that's basically it. So sekarang ni kita nak export kita punya gambar macam mana. So follow. So sekarang ni korang pergi dekat this one, nama dia export frame ataupun Ctrl Shift E, shortcut dia Ctrl Shift E. Tapi make sure korang klik kiri dulu dekat dalam sequence, bagi highlight dulu macam ni. Saya klik kiri, bagi dia warna biru, barulah kita boleh tekan Ctrl Shift E. Ctrl Shift E. Nanti dia akan prompt lah, korang nak namakan korang punya thumbnail tu apa. Saya suggest biarkan saja, so, malah nak panjang tutorial ni. Okay. Kemudian korang ambil format JPEG sajalah, benda-benda lain ni tak payah ambil. Okay, ambil JPEG saja. Kemudian path lah, korang nak save dekat mana. Kalau korang nak save dekat desktop ke apa, boleh, dipersilakan. Tapi saya nak save dalam folder yang nama dia VSX thumbnail tutorial. Dan saya tekan select folder. Okay, dia tekan select folder dan bila saya tekan OK, you guys tekan OK, dia dah save lah tu video tu sebenarnya. Okay, so sekarang ni bila saya patah balik kepada folder asal, ini dia dah keluar kita punya thumbnail. Dan bila saya double klik, dan voila, ini adalah thumbnail yang kita buat 100% menggunakan Premiere Pro. So dia cepat, dia efisien. Mungkin kurang cantik sikit lah nak banding dengan buat dekat dalam Photoshop, tapi dia sangat straightforward, orang boleh baca dengan mudah, korang pun boleh potong secara basic. So itu sajalah kot untuk tutorial kali ini. Apa lagi yang you guys nak tahu berkenaan dengan video shooting ke, video editing ke tu semua, korang boleh roger saya dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Luan. Saya Pergil, saya Retan.